Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pelajar baru, mahasiswa-mahasiswi UiTM Cawangan Sabah tahun 2021. Nama saya Habibunisa Muhammad Ajmal. Saya telah diamanahkan untuk menyampaikan taklimat mengenai Akta 174. Akta 174 ni adalah akta yang penting untuk diketahui oleh semua pelajar UiTM sebab akta ini mengandungi semua jenis kesalahan yang boleh atau mungkin dilakukan oleh pelajar UiTM di mana tindakan boleh diambil terhadap pelajar. Jadi dalam minggu MDS ni kita memberi maklumat ya. So taklimat ni tujuan dia adalah untuk memberi informasi, maklumat mengenai kesalahan tersebut dan apa akibat pada pelajar. So sila ambil perhatian supaya anda tahu dan anda berhati-hati, tidak akan cuba tidak melakukan kesalahan yang disebut supaya terelak daripada mendapat hukuman. Okey. So kita akan mulakan taklimat ni dengan beberapa information. Isi kandungan kita akan melihat undang-undang yang terpakai bagi pelajar UiTM, jenis-jenis kesalahan, tata cara, tata tertib dan juga jenis-jenis hukuman. Akta. So di sini secara amnya ada 3 akta yang digunakan untuk semua college dan universiti. Yang pertama ialah Akta Universiti dan College Universiti 1971. Dipanggil juga sebagai Akta 30. Tetapi akta ini tidak terpakai kepada UiTM. So, kalau kamu lihat di situ, the Universities and University Colleges Act 1971 shall not apply to the university. So, university here merujuk kepada UiTM. So, ini dalam section 3A Akta 173. Akta 173 tu apa? Yang kedua tu. Akta Universiti Teknologi Mara 1976. Dipanggil juga sebagai Akta 173. Ini merupakan akta yang menubuhkan UiTM dan menetapkan tujuan dan misi UiTM. Dan ini jugalah akta yang telah menetapkan bahawa pelajar UiTM adalah pelajar Bumiputera sahaja. Jadi akta ni penting kalau kita ingin mengetahui sejarah dan latar belakang penubuhan dan misi UiTM. Akta yang kita akan lihat hari ini adalah Akta 174. Akta Institusi-Institusi Pelajaran dalam kurungan Tata Tertib 1976. Jadi akta ini khas untuk tata tertib, iaitu mengandungi jenis-jenis kesalahan, jenis-jenis hukuman dan juga prosedur tata tertib. Ini yang kita akan lihat hari ini. So, kita akan lihat sebab topik dia pun mengenai kesalahan kan. So, ini adalah kesalahan pelajar. Kesalahan staf pun ada, tapi itu di bawah tajuk lain, so tidak berkaitan dengan kamu. So, ini spesifik kepada kesalahan pelajar. So, dalam Akta 174, kita merujuk kepada jadual kedua. So, kalau ada peluang, boleh lihat Akta 174. Di belakang ada jadual kedua. So, jadual kedua inilah yang kita akan lihat hari ini. Dan jadual kedua ini merujuk kepada Seksyen 6, Seksyen 22 dan Seksyen 23 Akta 174. Tajuk kepada jadual kedua ini ialah Kaedah-Kaedah Institusi Pelajaran Tata Tertib Pelajar-Pelajar 1976.
Dan kaedah-kaedah ini akan dirujuk dalam kes-kes yang melibatkan kesalahan pelajar. Jadi, mana-mana pelajar yang dihadapkan ke persidangan tata tertib ataupun melakukan kesalahan, kamu akan dengarlah ni kaedah-kaedah institusi pelajaran 1976. Kesalahan tata tertib. Apa maksudnya? Suatu kesalahan di bawah kaedah-kaedah ini. So, apapun kesalahan yang dibuat oleh pelajar, dia ada disebut di dalam kaedah-kaedah institusi pelajaran tata tertib pelajar. Kalau tidak disebut di situ, maksudnya itu bukan kesalahan. Dan kaedah 5(1), pihak berkuasa tata tertib sesuatu institusi. So, sila ingat ya, institusi di sini merujuk kepada UiTM. So, pihak berkuasa tata tertib mengenai tiap-tiap pelajar ialah seorang kaki tangan yang ditetapkan oleh menteri. So, di sini biasanya yang melantik adalah ketua dalam UiTM. So, kalau ikut cawangan di UiTM cawangan Sabah ni, ketuanya adalah rektor. So, dilantik oleh rektor lah. Dan kaki tangan ini dinamakan pegawai hal ehwal pelajar. Jadi, mana-mana pegawai hal ehwal pelajar itu boleh dijadikan sebagai pihak berkuasa tata tertib mengikut kaedah 5(1). Jenis kesalahan. Jadi kesalahan ni kita bahagikan kepada 5. Kesalahan am, akademik, sasial berdiri, kesalahan di kolej kediaman dan kesalahan lalu lintas. Kita tidak akan bincang satu persatu dengan detail, tapi mana-mana yang penting, mana-mana yang anda perlu tahu dengan lebih mendalam, itu kita akan fokus. Yang lain tu mungkin biasa saja, mungkin di sekolah pun kesalahan tu kesalahan yang biasa, sudah tahu. So, kita lihat kesalahan am. Okey, kesalahan am, larangan am secara umum. Maksudnya benda ni secara umum kepada semua pelajar. Dalam kaedah 3(a) sehingga (k). So, di sini dia punya perincian boleh dapati dalam Akta 174. So, kita hanya highlight sedikit saja. So, di antaranya ialah perbuatan yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi. Ini memang sangat-sangat sangat-sangat umum sebab perbuatan yang boleh merosakkan, mendatangkan mudarat. Benda ni boleh jadi apa-apa perbuatan. Kalau pelajar melakukan sesuatu yang memalukan UiTM, itu dianggap sebagai merosakkan nama baik institusi. Pelajar melakukan pergaduhan dalam kampus, perbuatan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kesentosaan. Jadi ini adalah satu peruntukan yang sangat luas. So, boleh dikatakan banyak jenis kesalahan yang boleh dimasukkan di dalam definisi perbuatan boleh merosakkan, mendatangkan mudarat. Melanggar mana-mana peruntukan, mana-mana undang-undang bertulis, sama ada di dalam atau di luar kampus. Jadi kamu kena ingat, bila sebut undang-undang bertulis, dia tidak sahaja peraturan UiTM, tetapi semua undang-undang negara Malaysia. So, walaupun kamu dalam kampus tu masih dalam negara Malaysia. Jadi, apa-apa undang-undang Malaysia terpakai di dalam kampus. So, maksud contohnya mengedar dadah. Okey. Mengedar dadah adalah satu kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya. So, kalau pelajar didapati mengedar dadah dalam atau luar kampus, itu adalah kesalahan. Sebab, satu, melanggar kesalahan di bawah peraturan UiTM. Kedua, itu adalah melanggar undang-undang bertulis negara Malaysia. Jadi, either way,
di mana-mana pun kamu akan tertangkap jugalah, sebab semua undang-undang tertulis sama ada dalam atau luar kampus tidak boleh dibuat-buat oleh pelajar. Menahan, menghalang atau mengganggu aktiviti dan proses kerja universiti. Ini pun sangat luas. Apa-apa perbuatan yang mengganggu proses kerja universiti, contohnya hari pendaftaran pelajar, tiba-tiba pelajar datang membuat kacau, membuat protes, menyebabkan kerja-kerja pendaftaran, urusan pendaftaran terberhenti. Itu boleh dikatakan sebagai mengganggu proses kerja universiti. Aktiviti, apa-apa aktiviti dalam kampus termasuklah aktiviti pelajar. Pelajar membuat aktiviti persatuan. Pelajar buat aktiviti gotong royong. Ada pula satu kumpulan pelajar yang datang dan sudahlah tidak tolong, mengganggu lagi, menghalang lagi. So ini boleh dihadapkan di bawah kesalahan menahan, menghalang atau mengganggu aktiviti dan proses kerja universiti. Kesalahan akademik. Oleh kerana proses utama universiti adalah akademik. So, kamu datang ke sini pun untuk akademik kan. So, kesalahan akademik adalah satu kesalahan yang serius dan boleh menyebabkan pelajar dibuang daripada universiti. So, ini kena ambil perhatian. Kehadiran kuliah di bawah kaedah 4, latihan amali di bawah kaedah 5. Pelajar perlu hadir. Jadi, kamu sudah masuk ke UiTM, kamu dikehendaki hadir ke kuliah. Bukan duduk di asrama. Bukan pergi shopping. Bukan tidur. Tapi dikehendaki menghadiri kuliah. Dan sekiranya ada latihan amali. Latihan amali sama ada di makmal, kerja lapangan, kerja praktikal. Perlu dihadiri. Kecuali mendapat kebenaran untuk tidak hadir sebelum kuliah atau amali dijalankan. Yalah, kadang-kadang ada urusan lain. Kamu sakit ataupun mungkin terpaksa pergi buat urusan di luar. Mau pergi daftar muat, mau pergi buat IC hilang. Jadi mungkin ada situasi di mana kamu ada alasan yang munasabah untuk tidak menghadiri, it's okay. Tapi yang penting dapatkan kebenaran sebelum, bukan selepas sebelum kuliah atau amali. Kebenaran daripada siapa? Kebenaran daripada staf yang bertanggungjawab lah. So kalau kuliah amali normally pensyarah lah. So tidak boleh hadir kelas hari ini, kenalah bagi tahu pensyarah, dapatkan kebenaran. Pensyarah kata okey, okeylah. Kalau pensyarah kata tidak okeylah, kamu kena hadir juga. Kadang-kadang kamu tidak sempat untuk meminta kebenaran sebelum. Mungkin benda tu berlaku secara tiba-tiba ataupun benda kecemasan. Ada ahli keluarga yang sakit atau kamu pula yang sakit kan tiba-tiba. Kemalangan ke apa ke? In that case, kita masih juga boleh memberi consideration lah. Okay, bukanlah kita ni zalim sangat kan. So, alasan munasabah sekiranya tidak dapat meminta kebenaran terlebih dahulu. Dan alasan munasabah ni maksudnya kenalah ada documentation untuk support kita punya alasan tersebut. Sakit. Jadi kalau sakit, di universiti sakit, mesti pergi ke hospital dan dapatkan surat daripada doktor. Di universiti tidak boleh kata sakit tapi saya malas pergi hospital ataupun saya mau berehat di rumah. Itu tidak diterima. Kalau sakit, kamu suka ke tidak suka, kamu kena pergi hospital dapatkan MC. Dan hospital kerajaan, ada juga hospital swasta, klinik swasta yang dibenarkan. Itu kamu kena cek dengan hal ehwal pelajar nanti. Tapi mostly hospital kerajaan. Mungkin alasan lain, ahli keluarga sakit. Sama juga kena dapatkan documentation untuk membuktikan. Sebab takut kamu tidak
kamu tidak ada alasan yang munasabah, kamu mereka-reka pula. Bagus-baguslah ahli keluarga tu sihat di rumah, kamu cakap sakit kan. So kita perlukan bukti ya. Seorang pelajar hendaklah berpakaian secara sopan bersesuaian. Ini pun satu perkara yang penting. Kamu datang ke universiti sebagai mahasiswa-mahasiswi. Jadi pakaian tu perlulah menunjukkan imej mahasiswa-mahasiswi. Berpakaian secara sopan. Okey, so, sopan tu maksudnya faham je lah kan sopan macam mana? Bersesuaian. Tidaklah kata mesti berpakaian kemeja, baju kurung daripada pagi sampai petang kan. Tengoklah keadaan. Kalau bersukan tu bolehlah pakai baju sukan kan. Sama ada dalam atau luar kampus. So jangan fikir kamu hanya tertakluk kepada peraturan ni dalam kampus. Sebab bila kamu daftar di UiTM, kamu adalah pelajar UiTM. Kamu keluar kampus pun, kamu masih juga membawa imej pelajar UiTM. So, bila berpakaian tidak sopan dan masyarakat mengutuk ke nama siapa? Nama UiTM. Nanti dia kata, tu pelajar UiTM tu pakai seksi, pakai baju, tidak kemas, nama UiTM kan? So, ingat tadi, kesalahan yang boleh mendatangkan mudarat kepada nama baik institusi. So, ini di bawah kaedah 6 secara spesifik, hendaklah berpakaian secara sopan atau bersesuaian. Satu lagi yang penting ialah kesalahan peperiksaan. Okay? So, semester ini, semester ODL, Online Distance Learning. So, kemungkinan peperiksaan tidak diadakan seperti yang biasa, kita duduk di dewan. Atau mungkin jugalah, kalau by the time masa peperiksaan tiba, mungkin situasi sudah pulih, kita akan ada peperiksaan, itu terpulang kepada kerajaan. Tetapi kesalahan peperiksaan ini adalah yang penting, walaupun ODL atau bukan ODL, peperiksaan tetap akan berjalan. Cuma cara pengertian peperiksaan itu mungkin berbeza. So, menurut kaedah 7, pelajar hendaklah menduduki peperiksaan. Kamu tiada pilihan ya. Ini berdasarkan silibus kursus. Bila kamu masuk dalam program pengajian, kamu sudah ditetapkan kena ambil subjek ini. Dan subjek ini pula silibus dia mengatakan ada peperiksaan akhir. So, kamu tiada pilihan. Kamu suka ke tidak suka, kamu dikehendaki menduduki peperiksaan. Sama juga macam kehadiran kuliah, kecuali mendapat kebenaran bertulis atau mengemukakan alasan yang munasabah mengikut peraturan UiTM. Sama juga cerita dia. Mungkin masa peperiksaan kamu sakit ataupun ada kecemasan. Dan di sini kita boleh terima, tapi alasan yang munasabah dan mengikut peraturan UiTM. So, biasanya peraturan UiTM dia memerlukan documentation. Kita tidak akan terima ayah kamu phone daripada kampung. Itu tidak boleh ya. Kita memang perlukan documentation. Alright, untuk kesalahan peperiksaan, dalam kaedah 3 tadi, larangan am, termasuk juga kesalahan peperiksaan, iaitu sub kaedah J dan K. J, membawa masuk atau keluar daripada bilik peperiksaan, buku, kertas, dokumen, and so on. Ini saya rasa kamu pun sudah maklumlah, sudah menduduki peperiksaan SPM kan. So, bila masuk ke dewan, tidak bolehlah membawa apa-apa dokumen, buku, kertas yang mungkin akan memberi peluang untuk kamu meniru. Okey, so tujuan dia lah untuk mengelakkan berlakunya perbuatan meniru. So, tidak boleh bawa masuklah. Okey, kecuali mendapat kebenaran. Sebab ada certain khusus yang dibenarkan. Mungkin boleh bawa kalkulator. Mungkin boleh bawa kamus. Okey, so tertakluk kepada silibus kursus dan kebenaran yang diberi. K berhubung dengan mana-mana pelajar lain dalam masa peperiksaan. Samalah juga macam SPM kan. Bila duduk dalam peperiksaan tu tidak bolehlah bercakap. Kalau boleh, tidak boleh pandang kiri kanan. Pandang depan saja, tengok kertas soalan kamu saja. So, ini adalah kesalahan peperiksaan. Dan kesalahan peperiksaan
hukuman dia sangat berat ya, sebab ini melibatkan integriti akademik dan melibatkan integriti universiti. Jadi kalau kamu lakukan kesalahan peperiksaan, dia punya hukuman memang berat. So ingat ya, jangan buat. Sekatan penggunaan teks kuliah. Okey. Pelajar tidak boleh gunakan teks sesuatu kuliah atau pengajaran kecuali bagi maksud mengikuti kursus. So basically, kamu diberi teks. Teks ni sama ada buku, nota, slide atau apa-apa. So bila diberikan teks ini tujuannya untuk belajar. So tidak boleh menyalin dengan tujuan penerbitan atau pengedaran. So kamu mau buat extra business, ambil teks daripada pensyarah atau buku teks ke, salin dan kamu terbitkan dan kamu jual kepada orang lain. Itu tidak dibenarkan. Itu sekatan penggunaan teks kecuali mendapat kebenaran. Okey, mungkin ada situasi di mana dibenarkan. Okey, pensyarah bagi nota, satu set nota diserahkan kepada mungkin ketua kelas dan ketua kelas menyalin fotokopi dan diedarkan kepada pelajar-pelajar dalam kelas. Itu dibenarkan. Tapi tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan. Okay, so ini pun perlu ambil perhatian. Larangan terhadap plagiarisme. Okay, so plagiarisme ni adalah satu hot topic dalam universiti. Sebab plagiarisme ni adalah satu kesalahan yang melibatkan integriti akademik. Kaedah 8A-1, pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea penulisan data atau ciptaan orang lain. So di sini bila membuat tugasan, buat assignment, bila pelajar membuat rujukan tidak salah. Kamu boleh buat rujukan. Tetapi yang salah ialah bila kamu mengatakan ini adalah idea kamu. Ini adalah data kamu. Sedangkan data tu milik orang lain. Kamu sekadar merujuk. So itu dipanggil kesalahan plagiarisme. So apa dia perbuatan plagiarisme? A. Perbuatan mengambil satu idea penulisan data ciptaan orang lain dan mendakwa itu adalah hasil dapatan atau ciptaannya sendiri. Ini macam mencuri lah kan. Orang lain punya kerja, kita pula mau mengambil hasil dia. Suatu cubaan. Mungkin kamu tidak berjaya membuatnya, baru mau mencuba. Tapi mencuba tu pun salah. Sebab kecubaan tu boleh menyebabkan benda tu berlaku. Dan bila kamu buat percubaan, walaupun kamu gagal, mungkin memberi idea pada orang lain pula untuk buat benda yang sama. So, cubaan pun dianggap sebagai plagiarisme. So, di sini kita ada rujukan tambahan ya. Kita ada dasar plagiarisme UiTM dan pelaksanaannya 2012. Kita juga ada Perkeliling Akademik 19 tahun 2012 mengenai garis panduan memerangi plagiarisme. Jadi nanti bila kamu sudah mula kuliah, especially bila kamu perlu membuat kertas projek ke apa, insya-Allah kamu akan diberi salinan dasar plagiarisme dan perkeliling akademik ni. Larangan perhimpunan. Perhimpunan seramai lebih daripada 5 orang. Okay, so kurang daripada 5 orang is okay. Tapi lebih daripada 5 orang di mana-mana bahagian kampus atau kawasan yang dimiliki di bawah kawalan institusi. So di sini kalau mau berhimpun lebih daripada 5 orang tidak dibenarkan kecuali mendapat kebenaran bertulis. Okay. So perhimpunan ni ialah tujuannya ialah untuk melarang daripada berlakunya benda-benda yang tidak baik. Okey, sebab bila berhimpun kadang-kadang boleh menjadi perbalahan, boleh menjadi pergaduhan. Okey. So di sini kalau setakat pergi makan di kafe itu okeylah. Tapi perhimpunan ya, so bila kita berhimpun seramai lebih daripada 5 orang itu dikategorikan sebagai perhimpunan. Tiada seorang pelajar atau pertubuhan badan atau kumpulan pelajar boleh menggunakan
atau ada dalam milikan jagaan sesuatu pembesar suara, pelaut suara, penguat suara. Ini pun berkaitan dengan perhimpunan. So, kamu ada apa tu? Tahu tu hailer yang warna merah tu? So menggunakan hailer tu kamu bercakap dalam apa forum public. Okay? So itu macam perhimpunan juga nama dia. So di situ dilarang ya, di bawah kaedah 10. So bukan setakat mengguna lah. Kalau kamu lihat di situ dalam milikan jagaan atau kawalan. So kamu tidak boleh kata, oh saya tidak guna, saya simpan saja. Sama juga tu. Itu adalah kesalahan. So datang ke kampus, tak payahlah bawa benda-benda ni. Okay. Seterusnya. Bendera, pelekat, poster dan dokumen. So bukan setakat pelajar lah, termasuk juga pertubuhan badan atau kumpulan pelajar tidak boleh membuat, mempamerkan, memiliki bendera, panji, pelekat, poster, lambang atau alat lain yang boleh menggalakkan perbuatan melanggar tata tertib, kekacauan, keingkaran, pelanggaran and so on. Itu adalah kaedah 11. So di sini kadang-kadang kita terlalu taksub, terlalu obses dengan sesuatu. Okey, contoh yang paling bagus parti politik lah. Kamu mungkin keluarga kamu mengikuti parti politik. So bawalah bendera parti politik tu, bawa dia punya pelekat, bawa dia punya poster. So itu tidak dibenarkan. Kaedah 12. Tiada seorang pelajar, pertubuhan and so on boleh menerbitkan, membahagikan atau mengedarkan apa-apa dokumen dalam atau luar kampus kecuali dengan kebenaran bertulis. Okey, dan ini kebenaran ni tambahan kepada apa-apa lesen, permit atau kebenaran lain yang dikehendaki. So maksud dokumen ni bukan dokumen akademik yang diberi oleh pensyarah. Kalau pensyarah bagi kamu nota, itu okey, tidak ada masalah. Yang dimaksudkan sini adalah dokumen yang tiada kaitan dengan akademik. Mungkin risalah, brosur yang mungkin benda tu pada pandangan kamu tidak salah. Tapi sebab ini peraturan dalam UiTM, kita tidak mahu membuka ruang kepada mana-mana pihak untuk menggunakan universiti sebagai tempat untuk apa orang panggil ni mencari ahli baru, rekrut ahli baru. So for instance macam kumpulan-kumpulan teroris kan, atau kumpulan-kumpulan yang yalah ada macam-macam kumpulan sekarang ni kan yang mungkin dia punya ajaran ataupun dia punya tujuan tu tidak bersesuaian dengan universiti ataupun melanggar undang-undang negara. So mereka edarkan risalah, brosur untuk menarik perhatian pelajar supaya menjadi ahli ke ataupun menjemput orang lain jadi ahli. Okay? So di sini untuk mengelakkan pelajar, pertubuhan badan dan kumpulan pelajar tidak boleh menerbitkan kecuali mendapat kebenaran. So bila dapat kebenaran tu, kamu kena tunjukkan kepada pihak universiti lah. So kalau pihak universiti nampak, oh ini tidak apa-apa ni, okey je. So kebenaran akan dibeli. Okay? So ini tujuan yang saya sebut tadi untuk mengelakkan disalahgunakan. Aktiviti luar dan bekerja. Pelajar, pertubuhan badan atau kumpulan pelajar boleh mengatur, menjalankan, menyertai aktiviti luar kampus sekiranya mendapat kebenaran bertulis. Okay? So di sini, bila kamu mendaftar di UiTM, kamu adalah pelajar UiTM. So aktiviti sepatutnya di dalam kampus. Tapi kadang-kadang ada juga aktiviti di luar kampus. Aktiviti berkaitan dengan pengajaran, aktiviti berkaitan dengan kerja-kerja masyarakat. So di sini boleh dibuat asalkan mendapat kebenaran bertulis. Dan kaedah 14, ini lagi penting pelajar tidak boleh bertugas dalam apa-apa pekerjaan perniagaan perdagangan. Sama ada sepenuh atau separa masa, tapi yang penting di belakang tu pada pendapat ketua eksekutif adalah tidak wajar. So di sini bukannya langsung tidak boleh, boleh. Tapi kalau bagi pendapat ketua eksekutif, so ketua eksekutif di sini rektor lah,
merasakan benda tu tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Mungkin dia akan mengganggu proses pembelajaran kamu, atau mungkin dia boleh menimbulkan suasana yang tegang, suasana huru-hara dalam kampus sebab kamu punya pekerjaan ni mengganggu ketenteraman dalam kampus. Okay, so for instance, kalau kamu buat kerja part-time di KFC, McDonald, masa kamu tiada kuliah, itu mungkin tidak salah sebab benda tu normally separuh masa saja kan. Tetapi sekiranya kamu menjadi salesman yang terpaksa berjalan ke hulu ke hilir, okay? Salesman paksa pergi ke tempat-tempat lain menyebabkan kamu selalu ponteng kuliah. So itu mungkin rektor berpendapat tidak wajar sebab kamu punya tugas ni sekarang mengganggu proses pembelajaran kamu. Ataupun kamu menjual barang. Okay, biasalah student kan mungkin mau cari duit ekstra. Kamu jual barang dalam katalog, jual barang Amway, jual barang Avon, Crossway. So, selagi dia tidak mengganggu ketenteraman, tidak menimbulkan apa masalah, tidak masalah. Tetapi kalau aktiviti itu mengganggu, kamu jenis yang bila menjual tu memaksa orang membeli. Bila tidak maksa, bila orang tak mau beli, kamu membuat mengugut. Okey? Ataupun mungkin yang kamu jual ni benda yang menyebabkan orang lain merasa tidak selesa. Pergi jual durian. Tahu je lah kan bau durian. So dalam satu kolej kediaman tu penuh dengan bau durian. So mungkin ada orang yang allergic kan kepada bau durian. So ini adalah benda-benda yang mungkin pada pendapat rektor adalah tidak wajar. So kalau kata tidak wajar, pelajar tidak dibenarkan. Okey, kesalahan pelajar, ini benda-benda yang simple-simple saja. So kita just list down. Kaedah 15, representasi berhubungan institusi. So pelajar tidak boleh pandai-pandai membuat representasi. Kamu keluarkan kenyataan dan kamu kata, oh ini daripada universiti ni, saya wakil. Tidak boleh ya. Sebab wakil daripada universiti sudah ditetapkan. Okey, ada staf yang telah ditetapkan. So pelajar tidak boleh pandai-pandai buat statement atau mengedarkan apa-apa dokumen dan mengatakan ini adalah daripada universiti. So ini macam kes-kes fake news lah. Berita palsu yang selalu viral tu. So ini tidak dibenarkan. Bantahan terhadap ketidakmasukan orang daripada kampus. Okay, ini pun bukan bidang kuasa kamu sebagai pelajar. So kalau kamu rasa tidak suka, kamu bolehlah memaklumkan kepada pegawai HEP ke pencara ke, tapi kamu tidak bolehlah buat bantahan, pergi buat protes, bawa spanduk dan semuanya. Tidak boleh ya. Judi dalam kampus, minuman keras, bahan lucah, dadah dan racun. Okey, ini semua kamu sudah tahu. Ini adalah kesalahan dalam kampus, di luar kampus pun kesalahan juga, kesalahan undang-undang jenayah. Okey. Dan untuk perkara-perkara ni ya, kaedah 17, 18, 19, 20, kamu boleh ditangkap dalam UiTM dan kamu juga boleh ditangkap di luar UiTM. Dan tangkapan tu boleh dibuat oleh pihak berkuasa yang lain. Tangkapan mungkin dibuat oleh polis, mungkin boleh dibuat oleh immigration, buat oleh custom. Okay? So sekiranya ini berlaku, pihak UiTM tidak akan campur tangan ya, sebab kamu bukan sekadar melanggar peraturan UiTM, kamu telah melanggar undang-undang negara. So in that case, kalau ditangkap polis, UiTM tidak akan campur tangan, polislah yang akan buat apa-apa yang patut. Dan sekiranya kamu dihadapkan ke mahkamah, didapati bersalah, masuk penjara, UiTM pun tidak akan pergi merayu-rayu suruh kamu dibebaskan, tidak. Sebab itu memang di luar kuasa UiTM. In fact, sekiranya anda didapati bersalah, dijatuhkan hukuman di mahkamah, besar kemungkinannya kamu akan dibuang daripada UiTM. So, kena berhati-hati ya. Ini adalah jenayah di dalam dan luar kampus. Kaedah 21, kebersihan. Okey. So, kebersihan dalam kampus seperti biasalah. Kebersihan di rumah, kebersihan di sekolah kan. So,
tanggungjawab semua pelajar, semua staf untuk menjaga kebersihan. So sekiranya pelajar didapati membuang sampah merata-rata, so tindakan boleh diambil. Membuat bunyi yang menggusarkan dan mengganggu. Okey, kita fahamlah pelajar kan, orang muda sukalah buat bising kan. Duduk ramai-ramai, ketawa-ketawa, dengar muzik, pasang radio kuat-kuat. Okey, tidak masalah. Tetapi jika keterlaluan sehingga mengganggu orang lain, especially bila dalam college tengah-tengah malam, pukul 2 pagi, pasang radio kuat-kuat, orang yang tidur semua terbangun. Ataupun time-time orang tengah belajar, kamu buat bunyi bising, orang tidak boleh concentrate belajar. So of course lah, ini adalah satu kesalahan. Tempat tinggal atau tempat tidur di kampus. Okay, so ini juga satu, kamu kena menjaga tempat tinggal atau tempat tidur di kampus. Okay, so dari segi kebersihan, dari segi perabot dia ke apa-apa. So ini kaedah 23. Memasuki bahagian larangan kampus atau bangunan. Okey, ada certain bahagian di kampus yang dilarang. Okey, pelajar tidak boleh masuk. Okey, mungkin salah satu ialah unit peperiksaan. Sebab di situ adalah berlakunya proses peperiksaan yang melibatkan banyak dokumen sulit. So, tidak boleh memasuki bahagian tersebut. Kalau masuk juga, itu satu kesalahan. Kad pelajar. So, bila kamu datang ke UiTM, semua akan mendapat kad pelajar. So, kad pelajar ni macam kad pengenalan kamu lah, IC. So, peraturannya ialah kad pelajar mestilah dipakai setiap kali berada di dalam kampus. Dan dipakai bukan sembunyi-sembunyi tapi secara terbuka. So, bukan simpan dalam poket tapi dipamerkan. Okay? So, di sini adalah satu kesalahan jika anda tidak membawa kad pelajar. So, benda ni mungkin kita rasa sebagai benda yang minor lah. Tapi ini penting sebab ini adalah identiti kamu sebagai pelajar. Dan kamu mungkin boleh dihalang masuk sebab apa bukti dia kamu pelajar UiTM kan? Dia tidak ada kad pelajar. Kaedah 26, jika seorang pelajar tidak mematuhi atau melanggar arahan yang sah dibuat oleh mana-mana kaki tangan pegawai, maka pelajar adalah bersalah atas sesuatu kesalahan tata tertib. So ini yang paling general sekali. Bila ada arahan dibuat oleh staf pegawai atau pekerja universiti dan kamu tidak mematuhi atau kamu melanggar, itu juga dianggap sebagai satu kesalahan tata tertib. Hukuman terus. Okey. So biasanya bila berlaku kesalahan tata tertib, kita akan buat perbicaraan tata tertib di mana kamu dipanggil dan diberi peluang untuk bercakaplah, membela diri. Tapi kita juga ada peruntukan untuk hukuman terus, dipanggil compound ya, di mana tidak perlu ada persidangan, kamu dihukum terus. Okay, on the spot. Okay, dan hukuman dia ada dua saja, sama ada amaran atau denda, tapi denda pula tidak melebihi RM50. Dan ini boleh dibuat untuk kesalahan di bawah perenggan 3I, kaedah 6, 21, 22, 23 dan 25. Okey, nanti boleh cek balik apa tu. 6, 21, 22, 23, 25. Okey. So, ini biasanya kesalahan yang ringan seperti yang kad metrik tadi tu, kad pelajar kamu tidak bawa, ini mungkin boleh diberi hukuman terus, compound. Tak payah kita buat persidangan tata tertib. Okay. So ini dibenarkan. Alright. Seterusnya, sasia rupa diri pelajar UiTM. Okay. So ingat tadi kita sebut sebagai berpakaian sopan. Jadi kita bagi je lah contoh di sini. Okay, gambar. Ini untuk mahasiswa. Okay, mungkin kecil sikit, tidak berapa nampak. Tapi don't worry. Di kampus nanti kamu akan dapat lihat gambar ini di rata-rata tempat. Okay. So, kamu lihatlah ini adalah jenis-jenis pakaian yang boleh dipakai untuk siswi pula. Ini. Okay.
Alright, so di sini pelajar ni bertudung lah. So tidak maksudnya semua kena pakai tudung lah, terpulang lah kan. Tapi pakaian ini adalah jenis-jenis pakaian yang dibenarkan. Alright, seterusnya kesalahan di asrama. So di universiti, asrama biasanya dipanggil kolej kediaman. Apa kesalahan dia? Kaedah 27, memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap. Okay? So ini adalah untuk pelajar NR. NR non-resident, pelajar yang bukan tinggal di asrama. So pelajar NR tidak boleh memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap sebab dia bukan pelajar yang tinggal di kolej kediaman. Menghalang pegawai daripada masuk dan menjalankan tugas. Okay? So kadang-kadang pegawai unit asrama, kolej kediaman membuat rondaan, membuat spot check. So dia ketuk pintu. Kamu tidak boleh kata, oh tidak boleh masuk. Tidak boleh ya, sebab dia menjalankan tugas. So as long as dia ikut prosedur, dia tidaklah terus buka pintu masuk. Dia ketuk dulu. Okay? Bila kamu buka, barulah dia minta izin masuk. Okay? Itu minta izin tu kira sebagai satu berbudi bahasa lah. Okay? Minta izin. Tapi dia minta izin, kamu tak boleh kata no. Kamu kena benarkan dia masuk sebab dia menjalankan tugas. 29, berada di luar asrama pada waktu malam. So, bila kamu tinggal di asrama, kamu berada dalam tanggungjawab kawalan UiTM. Keselamatan kamu. Jadi, kalau kamu berada di luar asrama pada waktu malam, apa-apa yang berlaku pada kamu, siapa yang bertanggungjawab kan? Okay. So, di sini larangan ya, tidak boleh berada di luar asrama pada waktu malam kecuali mendapat kebenaran. Kaedah 30, pelajar NR berada di dalam premis asrama selepas pukul 11 malam. So, 11 malam ni adalah time curfew. Curfew sini maksudnya masa sudah tamat, tidak boleh keluar daripada asrama lagi. So, pelajar NR boleh berada di dalam premis asrama. Mau buat group discussion, okay, mau pergi jumpa kawan, pinjam buku, boleh. Tetapi mesti keluar daripada premis asrama sebelum jam 11 malam. Kalau 11 malam masih lagi berada di dalam premis asrama, ini merupakan satu kesalahan. Kaedah 31, cermat menggunakan premis asrama dan larangan. Maksudnya larangan ni mematuhi larangan lah. Larangan dia tidak boleh mengecat bilik asrama. Kamu rasa asrama ni warna putih, dia punya dinding tidak cantik. Mau tukar, kasih jadi lagi meriah. Pergilah cat warna kuning. Tidak dibenarkan ya. Sebab kamu setakat tinggal sementara, bukannya rumah kamu tu kan. So, cermat menggunakan premis asrama dan mematuhi larangan. Kaedah 32, tidak boleh berpindah bilik tanpa kebenaran. Ini kadang-kadang mau ikut kawan. Kawan saya tinggal di bilik 22. Saya pun mau pindah pergi bilik 22. Oh, tidak boleh ya. Sebab bila kamu telah diberi bilik, kamu kenalah stay dalam bilik tu. After all, bukannya selama-lamanya kan. Mungkin satu semester saja. Next semester pindah bilik lain pula. Dan juga kaedah 33, pelajar menetap hendaklah mengosongkan apabila dikehendaki. So normally, bila semester tamat, okay, pelajar diminta mengosongkan tempat tinggal. Okay. So, bila disuruh, tak bolehlah kata, oh, saya tidak mau, saya sayang bilik ni, saya mau tinggal di sini. Tidak boleh ya, sebab itu adalah tempat yang diberi kemudahan pada kamu untuk sementara waktu, bukan untuk kamu tinggal sana selama-lamanya. Kaedah 34, kuasa warden. Okay, warden asrama selalunya dalam universiti dipanggil resident staff. So, kuasa resident staff memberi perintah atau arahan. So, di sini resident staff ni dia macam ketua lah, okay, di dalam kolej kediaman. So, kalau dia bagi arahan, pelajar yang tinggal di asrama dikehendaki mematuhi arahan tersebut. Okay? So, kalau tiba-tiba malam-malam kamu buat group discussion terlalu bising, datang resident staff, ketuk pintu, okay, kamu ni bising, berhenti, pergi tidur.
sebab mengganggu orang lain. Kena ikutlah sebab itu adalah kuasa yang diberi kepada resident staff. Okey, satu lagi ialah mengenai lalu lintas jalan. So, kampus kita ni besar. Okey. Kita ada juga bahagian yang berada di atas bukit. So, takkanlah kamu mau jalan kaki sampai atas bukit kan? So, di sini lalu lintas jalan, pelajar boleh membawa kenderaan bermotor ke dalam kampus. Kaedah 35, tapi perlu mendapatkan kebenaran bertulis. So, sebelum bawa motosikal, sebelum bawa kereta, minta dulu kebenaran. Okey, so bila ada kebenaran, barulah kamu boleh bawa masuk. Kalau tidak ada kebenaran, kita boleh kunci ya, kita boleh claim kereta kamu sebab kamu tidak ada kebenaran, so masuk secara macam orang kata tanpa izin lah kan. Kaedah 36, daftar kenderaan. So kebenaran bertulis boleh didapati bila kita mendaftar kenderaan. Okey. So di sini benda ni akan diuruskan oleh HEP. So pelajar perlu daftar. Dan kaedah 37, ada had laju dalam kampus. Sebab kampus ni kawasan yang ramai orang dan ramai orang berjalan kaki. So kalau kamu terlalu laju, ada possibility berlaku kemalangan atau kecederaan kan. So dikehendaki untuk mematuhi had laju. So macam juga jalan raya di luar tu. Speed limit 90, kamu pergi telah drive 100, polis boleh tahan kamu sebab speeding kan. Sama juga. Di sini polis bantuan guard kita boleh tahan kamu. Kenderaan bermotor hendaklah dipandu atas jalan raya sahaja. Logically, iyalah kan di atas jalan raya lah, di mana lagi kan. Tapi kamu lihat kaedah 39. Memandu kenderaan di atas koridor. Ada lah pula pelajar ni yang tak tahu kenapa dia tidak pandu atas jalan raya, dia pergilah memandu atas koridor, especially motosikal. So di sini 38 39 berkaitan, kenderaan motor dipandu atas jalan raya sahaja. So sekiranya kamu memandu di atas koridor bilik kuliah, koridor asrama, so itu adalah satu kesalahan. Kaedah 40, meletak kenderaan secara menghalang. Kita akan memberi ruang untuk meletak kenderaan kepada staf dan pelajar. So di sini kamu kena pastikan bila kamu meletak kenderaan, kamu tidak menghalang trafik, menghalang kereta lain, okay? Atau even menghalang orang yang berjalan kaki. Especially bila kamu sudah lambat mau pergi kuliah. So, parking je suka hati. Tiba-tiba bila kamu letak kenderaan menghalang orang lain. So, ini adalah satu kesalahan. Menggunakan ruang letak kereta yang diuntukkan. So, di sini kampus ni kita ada ruang untuk meletak kenderaan. Tapi biasanya kita akan beri ruang khas untuk staf dan ruang khas untuk pelajar. Jadi, kenalah ikut. Kalau dia kata pelajar parking di sini, parkinglah di situ. Janganlah pandai-pandai pergi parking di kawasan tempat letak kereta staf. Okay? Sebab, bila kamu buat macam tu, staf pula tiada tempat parking nanti kan. Kaedah 42, membonceng. Ini semua orang tahulah, ini kesalahan trafik juga di luar kan. Arahan tanda lalu lintas hendaklah dipatuhi, sama juga macam di luar. Mengemukakan lesen dan kad pelajar apabila diminta. So, bila bawa kenderaan ke dalam kampus, kita punya assumption pelajar ada lesen. So, kalau kamu tidak ada lesen, kamu tidak boleh memandu kereta di luar, apalagilah dalam kampus. So, sekiranya staff, normally polis bantuan, minta lesen memandu, minta kad pelajar, mesti ditunjukkan. Kamu tidak boleh kata, ini benda sulit. Ini bukan sulit lah. Ini adalah sesuatu yang diberi hak kepada staff, especially polis bantuan, mereka boleh minta. Menghalang perjalanan lalu lintas. Ini pun satu. Kamu tengah memandu di dalam kampus jalan raya dan kamu menghalang pula. Okey, tak tahu lah macam mana cara dia. Kamu drive macam mana tapi menghalang perjalanan lalu lintas. Dan kaedah 46, Akta Pengangkutan Jalan 1987 adalah terpakai dalam kampus.
So, akta ni terpakai di luar polis boleh tangkap kamu. Dipakai juga di dalam kampus, polis bantuan kita boleh tangkap kamu. Dan kaedah 47, hukuman tata tertib terus, compound. So, compound biasanya boleh dikenakan untuk kesalahan lalu lintas yang minor. Seperti kamu parking di tempat yang menghalang. Ataupun kamu letak kenderaan di tempat yang tidak sepatutnya. Pergi letak kenderaan di tempat staff. Okay? So, ini boleh di-compound, tidak perlu dibawa kepada persidangan tata tertib. Okey, tadi kita melihat jenis-jenis kesalahan. So, sekarang ni kita lihat tata cara tata tertib. Prosedur tata tertib di dalam UiTM. Ada dua kaedah yang penting di sini. Kaedah 49. Jika pada pendapat pihak berkuasa, seorang pelajar telah melakukan sesuatu kesalahan tata tertib. So, mana-mana tadi lah, kesalahan kesalahan akademik, peperiksaan, asrama, lalu lintas, mana-mana pun, pihak berkuasa secara bertulis menghendaki pelajar hadir di suatu bilik tata tertib pada satu tarikh, dan di situlah kita akan membuat persidangan tata tertib. So, persidangan ni dia macam juga mahkamah, tapi tidaklah se-formal dan tidaklah se-strict macam mahkamah. Okay? So, di sini, ini kita panggil sebagai persidangan tata tertib. So, tujuan dia ialah memberi peluang kepada pelajar. Okay? First, kita bagi peluang untuk pelajar mengetahui apa kesalahan dia dan kenapa kita kata dia buat kesalahan tu. Dan yang kedua, kita bagi peluang untuk membela diri. Ialah, mana tahu dia ada sebab yang munasabah ataupun mungkin kita yang silap, dia boleh bagi kita keterangan. Okay, so ini kita penting mesti bagi peluang kepada pelajar untuk bercakap, untuk membela diri. Kaedah 50, jika pelajar tidak hadir. Okay, ini penting untuk kamu ingat. Bila kamu menerima surat untuk persidangan tata tertib, kamu mesti hadir. Kamu rasa kamu salah, kamu rasa kamu tidak salah, kamu suka, kamu tidak suka, kamu kena hadir. Kenapa? Sebab sekiranya pelajar tidak hadir, pelajar akan digantung daripada menjadi pelajar institusi sehingga pelajar hadir ke persidangan tata tertib. So, tata tertib dijadualkan pada 20 hari bulan Jun. Dan kamu tidak hadir. So, maksudnya daripada 20 Jun tu, kamu digantung status sebagai pelajar. So, apa akibatnya kalau digantung? Digantung status, kamu tidak boleh masuk ke kampus. Tidak boleh masuk kelas. Tidak boleh ambil test. Tidak boleh ambil peperiksaan. Semua pun tak boleh. Dan benda ni akan berlanjutan sehingga kamu bersetuju hadir. So, kita akan bagi peluang lah. 20 Jun kamu dah hadir. So, kita set tarikh baru. 1 Julai. 1 Julai tidak juga hadir. Kamu akan digantunglah. Sehingga kamu hadir ke dalam persidangan tata tertib. Kenapa? Sebab, remember, kaedah 49. Kita mesti memberi peluang. Peluang satu, untuk memaklumkan pelajar apa salah dia, kenapa. Dan yang kedua, peluang untuk dia membela diri. So, di sini kalau tidak hadir, maksudnya kamu dihukum juga. Tapi dihukum bukan sebab kamu buat salah, tapi sebab kamu tidak hadir ke persidangan tata tertib. Okay? So, sila ingatnya, kalau dapat surat, mesti hadir. Okey. Secara mudah kita tunjukkan di sini proses aliran prosedur tata tertib. So, dia akan bermula dengan makluman oleh pihak tata tertib terhadap pelajar. So, mesti ada surat daripada pihak tata tertib ditujukan kepada pelajar. Okey, so ini bukan lisan, ini adalah bertulis. Dan dalam surat tu, yang penting adalah disebut tentang kesalahan. Apa salah dia? Dan maklumat yang berkaitan. Bila, di mana.
Dan kalau ada saksi, siapa saksi dia. Okey, so ini adalah benda yang penting untuk pelajar mengetahui. Dan tarikh perbicaraan, sebab kamu perlu hadir kan. So, perlulah tahu bila tarikh perbicaraan. So, ini proses yang pertama. Kamu akan menerima surat. Dan kena ingat ya, surat ni bukan sekadar pada kamu saja, salinan akan dihantar kepada ibu bapa kamu. So kamu tidak mau bagi tahu ibu bapa kamu, mau sembunyikan, sorry ya, kamu tidak boleh sembunyikan sebab surat salinan akan dihantar kepada ibu bapa. Okey, yang seterusnya pelajar hadir pada hari tersebut. So di sini kita akan mulakan persidangan tata tertib dengan membaca tuduhan. So, pegawai akan membaca tuduhan dan di sini pelajar diberi peluang sama ada mengaku bersalah atau tidak bersalah. Dan panel akan mengesahkan fakta dalam kes terhadap pelajar. So, bila sebut tata tertib, ini bukan seorang, ini adalah panel. Panel maksudnya ada beberapa orang. So, sini kamu tidak perlu risaulah mungkin orang tu kamu rasa strict ke jahat ke apa ke, sebab ini bukan keputusan satu orang tapi adalah keputusan yang dibuat oleh beberapa orang dalam panel tersebut. Okay, so panel mengesahkan fakta. Mengesahkan means to say kita mau confirm. Okay, tarikh tu betul ke? Kamu ke tu? Tempat tu betul ke? Dan yang terusnya pelajar diberi peluang untuk bercakap, memberi keterangan, untuk membela diri dan mengemukakan bukti. Bukan saya tu. Apa bukti dia? Masa tu saya tidak ada di kampus, saya di rumah. Mana bukti dia? Bagilah bukti menunjukkan kamu tidak ada di kampus masa tu. Okey, so itu contoh. So pelajar ada peluang. Okey, setelah panel mendengar semua fakta, semua sudah cukup, semua bukti semua, keputusan perbicaraan diumumkan. Dan keputusan boleh salah, boleh tidak salah. So, kalau panel mendapati, okey, kamu berjaya membela diri, maka panel akan memutuskan kamu tidak bersalah dan kamu tidak akan dihukum. Alhamdulillah lah. Tapi, kalaulah didapati bersalah, in that case, sebelum membuat keputusan, panel akan memberi peluang kepada pelajar untuk merayu bagi diringankan hukuman. Okay? So, semasa proses yang pertama tadi tu, bila pelajar datang ke sidang tata tertib, pelajar akan dimaklumkan ya, apa jenis-jenis hukuman yang boleh diberikan daripada yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi pelajar sudah tahu apa jenis hukuman. So, pelajar boleh merayu. Pelajar boleh kata, kalau boleh, saya minta janganlah saya digantung. Denda sajalah. Kenapa? Bagilah kamu punya justifikasi, kamu punya alasan. Kena ingat ya, kamu hanya merayu. Sama ada diterima atau tidak terpulang pada panel, tapi peluang tu diberi. Okey, selepas itu, panel akan berbincang dan menetapkan hukuman dan hukuman akan diumumkan. So, bila hukuman diumumkan, tidak ada lagi rayuan. Itu sudah muktamad. So, di sini sekiranya pelajar didenda, denda hendaklah dibayar dalam tempoh yang ditetapkan. Kalau tidak bayar dalam tempoh ditetapkan, sekali lagi pelajar akan digantung. Okay? Dan kamu kena ingat juga, bila hukuman diumumkan, muktamad kamu sudah tidak boleh merayu, tetapi kamu masih ada peluang untuk merayu kepada Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi. Ya. So, itu bila hukuman telah diumumkan, Sekretariat Tata Tertib akan memberi surat pada kamu dan sekiranya kamu mahu buat rayuan, dia akan maklumkan kamu prosedur dia macam mana, tarikh dia bila, okey. So masih ada peluang. Okey, tapi untuk persidangan tata tertib dalam kampus, bila hukuman diumumkan, kamu sudah tidak boleh merayu dalam persidangan tata tertib. Kamu hanya boleh merayu selepas tu, merayu terus kepada menteri. Okey, yang terakhir,
hukuman tata tertib. So di bawah kaedah 48, hukuman mana-mana satu, mana-mana dua atau lebih disatukan sekali. So hukuman boleh disatukan sekali. Apa hukuman dia? Yang paling ringan, amaran. Tapi amaran ni masuk dalam rekod. Denda tidak lebih daripada RM500. Banyak juga tu RM500 kan. Penggantungan daripada mana-mana, daripada atau kesemua kemudahan institusi. So ini kamu tidak digantung sebagai pelajar, kamu cuma digantung daripada menggunakan kemudahan. So kamu masih boleh masuk kelas tapi mungkin digantung, tidak boleh guna makmal, tidak boleh guna library, tidak boleh tinggal di asrama. Itu maksudnya. Yang keempat, di penggantungan selama tempoh ditentukan. Ini berat sikit. Kamu digantung selama tempoh yang ditentukan. Selalunya 1 semester lah. So, contohnya semester ni, semester Mac 2021. So, mungkin bulan April kamu didapati bersalah, dihukum, digantung. So, maksudnya digantung ni, semester Mac, kamu tidak boleh mengambil apa-apa subjek. So, kosong. Kamu hanya boleh ambil subjek pada semester yang akan datang, semester September. So, maksudnya semester 1 kamu tu dibatalkan. Jadi, kamu kena balik rumah. Dan bila balik rumah, jangan ingat berehat lah. Sebab bila kamu balik semula pada September tu, kamu kena ambil semula sebagai pelajar bahagian 1. So, mana-mana subjek yang kamu ambil hari tu, semua sudah dibatalkan. Kamu sudah ambil test, sudah hantar assignment, itu semua dibatalkan. So, kamu kena start daripada awal lagi. Masuk kelas semula, ambil test semula, buat tugasan semula. Okay? So, kamu akan rugi 1 semester. And of course, benda ni masuk dalam rekod kamu, rekod pelajar. Alright. Yang kelima, penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan. Ini biasanya berkaitan kesalahan akademik, dihalang, tidak boleh masuk peperiksaan. Kamu mau masuk peperiksaan, sudah belajar semua ni, tapi tidak boleh masuk peperiksaan sebagai hukuman. So, bila tidak boleh masuk peperiksaan, apa akibat dia? So, peperiksaan itu kamu boleh diberi grade F ataupun dianggap sebagai tidak mengambil peperiksaan. So, kena ambil semula peperiksaan itu pada semester akan datang. So, ini juga akan melambatkan pengajian kamu. Yang keenam, F. Penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan. Okay? So, disingkirkan, bukan dibuang, disingkirkan daripada mana-mana bahagian. So, mungkin disingkirkan daripada unit ini ke, daripada fakulti ini ke. Ini biasanya jarang berlaku. Yang paling serius sekali ialah pembuangan daripada institusi. So, kamu diberhentikan sebagai pelajar UiTM. Oleh kerana UiTM ni IPTA, Institusi Pengajian Awam. Sekiranya kamu dibuang daripada mana-mana IPTA, kamu tidak boleh memohon masuk ke mana-mana IPTA yang lain. Dibuang oleh UiTM, kamu cuba apply masuk UMS, apply masuk UKM, tidak boleh. Sebab bila dibuang daripada IPTA, semua IPTA tidak boleh mengambil kamu. So, rugi sangat-sangat besar. Sudahlah kamu dibuang daripada UiTM, kamu tidak ada peluang untuk mengikuti pengajian di IPTA lain. Terpaksalah pergi IPTS yang mahal tu kan. So, kena ingat hukuman tata tertib ni, dia boleh ringan, amaran saja, dan dia boleh serius, pembuangan daripada institusi. Dan dia berat ke dia ringan? Satu lagi akibat dia ialah dia akan masuk ke dalam rekod pelajar. Dan signifikannya ialah sekiranya kamu bercadang untuk menjadi wakil pelajar dalam MPP, dalam Jawatankuasa Asrama. So, bila ada rekod tata tertib, itu boleh menyebabkan kamu tidak layak menjadi calon. Tidak boleh bertanding dalam pilihan raya untuk Majlis Perwakilan Pelajar, Majlis Perwakilan College. Okay? So, walaupun dia setakat amaran, tapi sudah masuk dalam rekod kamu sebagai pelajar. Okay? So, kamu kena ingat ini adalah akibat-akibat dia bila
ada hukuman tata tertib. Okey, so kita tidaklah boleh bercerita terlalu panjang sebab masa diberi pun tidaklah lama dan kamu pun ada banyak aktiviti lain kan dalam tempoh MDS ini. So ini cuma sebagai maklumat awal, okey, maklumat ringkas. So kamu akan diberi lagi maklumat nanti, okey. So bahagian hal ehwal pelajar, mereka sentiasa boleh memberi maklumat sekiranya kamu perlu bertanya, dan kita juga bercadang untuk mungkin kita akan buat dokumen ataupun risalah dan kita sama ada simpan di pejabat HEP ataupun kita masukkan ke dalam website UiTM cawangan Sabah supaya pelajar boleh rujuk. So don't worry, walaupun ada yang kamu rasa tidak clear ataupun kamu rasa macam apa ni ya, saya mau tahu lagi, don't worry, kamu masih ada peluang untuk mendapatkan maklumat lepas ini. Okey, boleh berhubung dengan mana-mana pegawai di bahagian hal ehwal pelajar. Kalau untuk akademik, boleh berhubung dengan pegawai di bahagian akademik, dan kamu juga boleh menghubungi saya. Okey, so kalau ada apa masalah, boleh hubungi pegawai HEP, pegawai HEA ataupun saya sendiri. Okey, so terima kasih atas perhatian anda. Hopefully kamu bagi perhatian lah, bukan buat benda lain lah. So, sebarang soalan kamu boleh email saya, itu email saya habibun@uitm.edu.my, ataupun kalaulah semester berjalan kamu berada di kampus, kamu juga bolehlah datang ke pejabat saya, ataupun as I said just now, boleh berhubung dengan pegawai HEA dan pegawai HEP. Okey, so terima kasih semula atas segala perhatian yang diberi. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita bolehlah berjumpa face to face, tapi mudah-mudahan bukanlah dalam persidangan tata tertib, tapi mungkin berjumpa sebagai pensyarah dengan pelajar sahaja. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum.